Kerajaan memang perlu menambah sumber keuangan negara kerana ianya adalah asas untuk membangunkan ekonomi, keperluan dan sosial rakyat. Tetapi biarlah penambahan hasil negara ini tidak dengan memberi tekanan kepada rakyat awam yang perit kehidupan mereka menerusi pelaksanaan cukai luar jangka dengan kadar yang membebankan seperti SST dan lain-lainnya di masa yang tidak sesuai ini. Kerajaan juga hendaklah mempunyai mekanisme khusus agar syarikat-syarikat yang mendapat keuntungan besar dan bank-bank perlu memainkan peranannya lebih lagi untuk membantu rakyat Malaysia, bukan sahaja bercakap berkenaan dengan keuntungan mereka di setiap akhir tahun keuangan. Realitinya, dengan pengenalan dan kenaikan cukai SST, sektor logistik yang sebelum ini dikecualikan kini disertakan sekali pada kadar 6%. Dan sektor logistik ini melibatkan semua sektor-sektor yang lain. Kerana apabila kita membawa import barang ke pelabuhan, ke custom, ke gudang dan akhirnya ke kurier, akan ada cukai yang dikenakan. Dicampurkan sekali dengan ringgit yang lemah, ini akan menyebabkan kos barang meningkat dengan mendadak. Kita digemparkan lagi baru-baru ini bahawa kos import barangan asas telah meningkat ke kadar yang tertinggi dalam sejarah negara, melampaui 70 bilion ringgit Malaysia. Dan dikaitkan sekali dengan subsidi diesel yang bakal ditarik, yang banyak berkaitan dengan sektor logistik, kita akan lihat barang asas rakyat meningkat dengan mendadak. Adakah Yang Berhormat Menteri bersedia untuk memperjuangkan supaya bil elektrik dan bil air tidak dikenakan kenaikan SST pada 1 Mac? Kerana air dan elektrisiti merupakan dua keperluan asas. Kalau kita dah boleh bagi pada telekomunikasi pengecualian tak naik daripada 6 ke 8%, kenapa tidak? Parking pun kita bagi. Dan makanan kita kekal pada 6%. Saya merayu sangat pada Menteri, tolong. Kerana kalau kita kata, orang Islam kata, Jumaat tu penghulu segala hari. Ini bil air dan bil elektrik penghulu segala kenaikan. Perlu ambil kira pendapatan rakyat. Benar, kenaikan ini penting untuk menjana hasil tambahan kepada rakyat. Tapi kerajaan perlu mengambil kira keadaan rakyat pada hari ini. Ini kerana perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak dikecualikan pastinya akan meningkat kos dan bayarannya, di mana peniaga akhirnya akan mengalihkan kesan kenaikan ini kepada pengguna secara tidak langsung. Selain itu, amatlah penting untuk disegerakan klasifikasi baharu isi rumah. Bukan lagi klasifikasi B40, M40, T20 di mana Menteri Umum tahun lepas dasar ini akan bermula Januari 2024. Kini sudah diambang Mac, nak masuk bulan Mac 2024, masih tiada pengumuman apakah klasifikasi baharu yang akan digunakan bermula tahun ini. Sebelum di sini saya juga ingin meminta bahawa semua cukai baru, termasuk kadar cukai SST dan cukai mewah yang baru, bolehlah disemak semula. Tengok, kalau ia menambahkan beban kewangan kepada peniaga dan rakyat, kita boleh tangguh sekejap. Kerana dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu, kita pun tahu bahawa keadaan ekonomi akan pulih pada akhir tahun ini. Termasuk nilai mata wang ringgit dijangka pulih pada pada 2 tahun ini. So adalah diharapkan bahawa pertimbangan dan juga perkhidmatan semula boleh dibuat supaya cukai baru termasuk kadar cukai SST yang ditambah kepada 8% bolehlah dipertimbangkan atau disemak semula. Kos sara hidup kita ni melonjak ni kerana compounding effect beberapa perkara, antaranya pelbagai cukai. Walaupun makanan tidak dikenakan cukai, kos perkhidmatan akan dikenakan cukai. Contohnya nasi ayam tadi tidak dicukai, tapi penghantar rempahnya, ayamnya, minyaknya akan dikenakan cukai perkhidmatan yang lebih tinggi dan naik. Segala harga semuanya naik. Sayur, kata harga sayur ni akan naik bukan sebab petani nak jadi jutawan, tetapi sebab baja akan dicukai. Baja. Selepas cukai ada pula penurunan nilai mata wang.
Rakyat Marhain yang nak makan nasi ayam tadi itu akan terasa kerana kita juga mengimport beras dan gandum dan sebagainya. So selepas cukai dan penurunan nilai mata wang, kita melihat pelaburan langsung asing FDI jatuh sebanyak 47% daripada 2022 sebanyak 74.6 bilion kepada tahun 2023 sebanyak 39.5 bilion. Bila tiada dana dari luar masuk, kita guna dana dari kerajaan.